Sekejap, je rakam je. Okey. Okey, rakam. Okey, dia dah pergi kepada aplikasi apa tu daya paduan Okey, dan kalau awak tengok dalam konteks soalan ini kan, soalan yang macam aplikasi daya paduan ini apa tu dia adalah biasanya dia akan tanya sepaksi lah kan, paksi X ke, paksi Y ke kan, daya-daya yang sepaksi. Okey. Mungkin kelas lain ada yang tak pernah dengar tu perkataan yang cikgu sebut itu daya-daya yang sepaksi, iaitu daya-daya yang segaris dengan paksi X ataupun segaris dengan paksi Y. Okey. Dan dia punya aplikasi dia ni kan, dia mematuhi Newton second law of motion, E equal to F bukan E. Sum of F equal to MA kan. Yang ini ni sum of F ni dia merupakan adalah jumlah daya-daya. Cikgu tanda sum ni adalah jumlah daya-daya kan, sama juga dengan M darabkan dengan A. Yang ini merupakan Newton second law of motion. Okay, Newton second law of motion hukum gerakan Newton yang kedua. Di mana hukum gerakan Newton yang kedua ni dia kata apa? Dia kata pecutan berkadar langsung dengan daya dan berkadar songsang kan, dan berkadar songsang dengan jisim 1/m. Itu dia kata hukum gerakan Newton yang kedua. Okey. Cikgu rasa itu cikgu ada sebut kot, hukum gerakan Newton pertama, hukum gerakan Newton yang ketiga. Ni nanti awak carilah. Awak cari. Okey. Okey, dan bila kita menyelesaikan masalah yang melibatkan ini kan, kita kena tahu daya tersebut kan. Okey. Sebab topik awak sekarang adalah daya paduan tau. Sebenarnya bila daya paduan itu kan, bila daya paduan itu kita buat kat atas kan, bila daya paduan tu F paduan, FP lah juga tulis bila daya paduan itu sebenarnya sama juga dengan kosong kan. Bila daya paduan tu, daya yang kita padukan tu sama juga dengan kosong kan, sama juga dengan kosong. Apa contoh dia? Contohnya misal kata kat sini 10 Newton kan, dekat sini adalah 10 Newton. Ini awak tengok jumlah daya dia kiri dan kanan ni kan, bila awak jumlahkan dia, jumlah daya dia kan 10 kan, awak kena anggap ni ke kanan positif misal kata. So yang ni positif, satu lagi negatif lah sebab dia melawan arah kan. So nanti awak akan dapat jumlahnya kosong. Ini yang dikatakan daya paduan kosong. Kalau daya paduan kosong ni sebenarnya apa berlaku kepada objek tersebut kan? Objek satu dia tak bergerak ataupun dia pegun objek akan pegun kan, ataupun dia punya asas dia dululah, dia berada dalam keadaan keseimbangan daya, keseimbangan daya. Dia berada dalam keadaan keseimbangan daya. Objek itu pegun. Ataupun kalau dia bergerak, kan, dia bergerak dengan halaju yang malah. Okey. Itu. Okey, bila daya paduan itu sifar. Okey. Bila daya paduan itu sifar. Dan kalau misalnya kita jumpa situasi lain kan, contoh sini 15 Newton kan, sini 3 Newton kan. Daya paduan dia kan, F paduan dia kan, tak sama dengan kosong. So bila dia tak sama dengan kosong, apa dia punya keadaan dia adalah dia bergerak dengan halaju malah kan. Yang ni dia akan bergerak dengan halaju semakin bertambah. Okey, halaju yang semakin bertambah. Yang ni halaju malah. Halaju malah ni maksud kalau dia mula 20, dia bergerak 20 juga. Sama aja. Mendatar. Kalau V ni semakin bertambah, mungkin dia mula dengan kosong, dia naik sikit 10. Saat pertama, saat kedua dia naik 20, saat ketiga dia naik 30. Macam tu. Halaju semakin bertambah. Ataupun kalau kita sebut dalam term ni, term halaju. Kalau kita sebut dalam term pecutan, dia adalah pecutan malah. Okey. Okey. Boleh? So, awak perasan kat sini, bila daya paduan kosong, kan, dia punya pecutan dia adalah
kosong, sifar. Okey, sifar, daya paduan sifar. Ataupun objek dalam keadaan keseimbangan daya, dia sifar. Yang ini dia berada dalam tak seimbang lah. Daya tak seimbang. Okey, daya tak seimbang. So yang ni seimbang, yang ini tak seimbang. So bila dia tak seimbang, dia punya nilai pecutan ini tak sama juga dengan kosong. Maksudnya dia ada nilai. Okey. So dia ada nilai So bila dia ada nilai, kalau dia adalah seimbang, kalau daya seimbang ataupun daya paduan kosong kan, yang ini ni A dia akan sama juga dengan kosong. Tapi kalau dia tak seimbang, yang ini jenis yang ni, maka A dia adalah tak sama dengan kosong. Okey. Sebab apa? Lepas ni nanti cikgu akan tuliskan sum of F equal to 0. Kalau cikgu tulis macam ni, maksudnya apa? Dia objek itu berada dalam keadaan keseimbangan. Kan? Ataupun kalau dia mention dalam masalah dia, iaitu objek bergerak dengan halaju mala, misal kata kan. Kita tahu bahawa jumlah daya dia sama dengan kosong. Tapi kalau dia memecut, halaju semakin bertambah kan. Kita akan gunakan sum of F equal to M darabkan dengan A. Kita ambil yang ni. M dan A ni kita ambil kira. Okey. Kalau yang pegun kan, yang dalam daya seimbang, MA dia ni dah tak payah ambil kira dah. Kan? MA ni dah tak payah ambil kira. Kita tahu sebab kosong. Sebab A ni apa-apa M darabkan dengan A yang kosong, dapat kosong lah nilainya. Okey. Okey. Okey, so kita tengok masalah soalan ini Masalah soalan ini kan, ini panjang ceritanya Okey, berapakah berat pelajar itu dalam unit Newton jika jisimnya adalah 60 kg kan? Kat sini dia bagi tahu dah 10. Kalau soalan dia tak bagi tahu berapa nilai G, awak pakai G nilai dia 9.81 Jangan gunakan nilai 10, gunakan 9.81. Okey. So sebab dia dah bagi tahu 10, so awak pakai 10 lah. Iaitu kita tahu formula berat ni W sama dengan M darabkan dengan G. So M dia adalah 60, G dia 10, so dapatlah 600 Newton. Okey. Markah yang ketiga. Ini cikgu tak tanyalah sebab mudah sangat. Okey, mudah sangat. Okey, boleh? Okey, kita pergi B pula Kita pergi B Okey, kita pergi B. Okey, cikgu akan tanya beberapa orang ni. Okey. Sarina, boleh bercakap Sarina? Soalan dia tanya apa ni, lengkapkan jadual di bawah mengikut berat ketara bacaan alat penimbang. Okey, berat ketara Dia kata berat ketara. Okey. Serina boleh cakap? Boleh. Okey, pegun ni berapa jawapan awak? Sifar N. Bergerak naik pecut 2 ms. Yang kedua ni? Oh, yang kedua. 600 N. 720 N. Okey, yang ketiga? 600 N. Yang keempat? 600. Okay, yang kelima? 480. Okey, Haris, Ahmad Haris. Ahmad Haris. Yang pertama ni Haris, sama tak? Tak, yang pertama saya 600 Newton. 600 Newton. Yang kedua? Sekejap cikgu pakai. Sama. Sama Yang ketiga? Sama, yang lain semua sama. Oh, yang lain semua sama Yang lain semua sama. Ada tak siapa-siapa yang dalam ni dia nak bagi tahu yang jawapan dia lain daripada yang dia beri ni? Cikgu dah conteng kat soalan pula Ada? Kelas 5 di 6, 5 di 5. Ataupun kelas lah, mana-mana kelas lah. Tak ada Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada, cikgu nak cerita sikit pasal yang ini ni Okey, mesin penimbang ni kan. Mesin penimbang ni kalau dia duduk dekat dalam lift ni kan.
Okey. Dia punya kalau mesin penimbang ni dia boleh kira dalam Newton, kan? Awak tahu lah alat penimbang ni dia boleh measure dalam mass ataupun dalam weight. Kan, dalam unit mass ataupun dalam unit weight. Kan? Kalau dalam unit mass dia measure dalam kilogram. Kalau dalam unit weight dia measure dalam unit Newton. Kan? Contohnya misal kata spring balance lah kan. Spring balance yang biasa. Kan? Spring balance. Sebenarnya spring balance pun juga. Kan? Contoh spring balance pun juga ada juga dalam unit Newton. Okay? So macam mana kita nak tahu spring balance ini, kan, ataupun weighing scale yang biasa tu biasanya dalam kilogram lah, kan, yang kita tengok kat kedai tu semua dalam kilogram. So macam mana kita nak tahu dia punya unit dia tu yang dipakai adalah dengan cara kita tengoklah kat skala dia tu, kan, kita tengok kat skala dia, kan. Contohlah misal kata ada satu alat pengukur ni cikgu bagi macam ni, sini kan, ni skala dia tap. Dia tulis sini A. Bawah lah kot A. Kan. Apa alat pengukur ni? Apa nama alat pengukur ni? Emitter. Okey, betul. Jawapannya adalah emitter. Kan? Jawapannya adalah emitter. Kalau awak pergi dekat Petronas kan? Kat Petronas, awak akan perhatikan dia macam ni skala dia, tak belah atas, kan. Lepas tu kat ujung ni dia tulis PSI. Lepas tu kat bawah lah jarum yang sama, jarum satu je. Kat bawah dia tulis ATM. Okey. Maksudnya macam ni. Yang ni adalah disebut sebagai double scale. Ya, double scale punya measuring instrument. Okey. Maksudnya dia boleh measure dalam ATM, dia boleh measure dalam PSI. Okey. Sama juga dengan spring balance ni, kan. Spring balance ni dia ada dua lah, kan. Satu belah, kan. Satu skala belah sini, tak. Yang satu lagi skala belah belakang ni tau. Belah belakang ni skala dia. Kan. Kat sini dia tulis Newton, kat belah sini dia tulis kilogram. Kan. Maksudnya dia boleh inilah. Tapi sebenarnya, kan. Tapi sebenarnya kalau awak kira dalam measuring scale tu dalam unit kilogram, kan, dah dapat dalam unit kilogram misal kata, kita boleh dapatkan berat ni dalam unit berat, iaitu apa? Kan, kita darab bila ada value sama je dengan M daratkan dengan G, kan. Dapatlah dalam unit berat. Asalnya dapat berat tu, dapat jisim tu dalam kilogram, kita boleh kira berat dengan cara kita darabkan dengan jisim, darabkan dengan pecutan graviti dia 9.81. Dapatlah dia punya berat. Okey, boleh? Okey. So apa cikgu nak sebut kat sini, bacaan kat sini ni, bacaan dia punya penimbang ini dia mewakili R. Okey, mewakili R, mewakili daya normal yang bertindak ke atas orang itu. Itu dia. Okey. Maksud berat semasa dia tu, dia tengah bergerak ke, dia tengah, adalah situasi-situasi dia yang berbeza, kan. Situasi-situasi dia yang berbeza itu, kan. Dengan situasi-situasi dia yang berbeza itu, berat yang bertindak ke atas orang itu adalah mewakili R, mewakili daya normal. Dan daya normal itu kita boleh terus kira dengan kita terus baca berapa nilai dia kat sini sebenarnya. Okey, boleh? Boleh faham? Okey. Boleh. Contohlah daya normal kat sini misal kata 20 Newton, kan. Maksudnya kat sini kalau dia dalam unit kilogram, kalau A dia 9.81, kat sini maksudnya apa? 2 kg lah. 2 kilogram. Kan? Ataupun R dia kat sini dia akan baca 20 Newton lah kalau dia punya measuring scale dia tu dalam unit Newton. Okey. Okey, kita dah faham tentang ni mesin penimbang, kan. So sekarang ni kita akan tengok masalah dia. Okey, masalah dia kata pergerakan lift dia pegun. Okey. Dia dalam keadaan dia pegun, nombor 1 ni dia pegun. Soalan dia lengkapkan jadual di bawah.
Kita lengkapkan apa? Nak dapatkan berat ketara dan bacaan alat penimbang dalam kilogram. Okey. So berat ketara dia ni mewakili R ya. Mewakili R ataupun mewakili daya normal. Okey. So kita tengok yang pertama. Kan. Yang pertama, okey, kalau cikgu buat macam ni, kan, ke bawah adalah W, kan, ke atas adalah R. Okey. Dia ada beritahu tak orang ni berat ni berapa Mana? Ni dia beritahu ni kan. Seorang pelajar beri data penimbang dalam lift untuk mengkaji kesan berat lift penimbang. Okey, jisimnya adalah 60 kg. So kita tahu bahawa jisim dia 60 kg. Kan? 60 kg dia punya M dia. Okey. R lepas tu W. Ini adalah apa? Ini adalah daya yang bertindak ke atas orang tersebut. Okey. Dan yang cikgu lukis sekarang ini namanya apa? Disebut sebagai gambar rajah. Okey, gambar rajah apa tu? Gambar rajah daya. Okey. Gambar rajah daya ke? Betul boleh tak? Kan tadi cikgu perkenalkan awak segitiga, gambar rajah segitiga daya. Kan? Okey, yang ini adalah gambar rajah daya ataupun dalam bahasa Inggerisnya adalah benda free body diagram. Okey, free body diagram. Okey. Kita tengok dayanya sebab dia punya cerita dia ni kan, cerita pasal lift ni dia bergerak ke atas ke bawah tau. Dia tak bergerak ke kiri ke kanan. So kita hanya tengok daya-daya yang ada pada paksi Y saja. Kan, paksi Y. Kan? Ni paksi Y saja. Yang ke atas dan ke bawah je. Yang paksi X kiri kanan ni kita tak ambil kira lah. Kan? Okey. So kita nampak daya dia adalah R dan juga W saja R dan W. Okey. Cikgu tak pasti cikgu Mas dengan cikgu Fadilah ajar macam mana. Kan? Okey. Tapi bila kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan daya ni kan, nombor satu lah step dia kan. Step dia nombor satu, kita tengok dia dalam keadaan seimbang ataupun tidak. Kita tengok dia ni seimbang ke tak seimbang. Okey. Dia seimbang ke tak seimbang. Kan? Tadi kita dah belajar dah daya seimbang ni. Daya seimbang ni kita tahu daya seimbang ini adalah situasi di mana F paduan dia sama dengan sifar. Ataupun dia juga disebut sebagai F bersih. F bersih, daya bersih. Daya bersih sama juga dengan sifar. Daya bersih ni adalah jumlah daya-daya. Kan? Ataupun kita tahu secara umum dia dalam keadaan dia pegun. Ataupun selain daripada tu kalau dia bergerak dengan laju malar. Kan? Lagi apa lagi? Inilah. Daya bersih kosong, pegun, bergerak dengan laju malar. Kalau tak seimbang ini adalah apa? Hal laju je semakin bertambah. Kan? Lepas itu adalah A dia tak sama dengan kosong. Okey, maksudnya dia ada nilai pecutan. Kan? Dia tak sama dengan kosong. Okey. Ini situasi ataupun F paduan dia. F paduan tak sama dengan kosong. Daya paduan dia tu ada nilai. Itu dia. Itu kita nak kenal dia seimbang ke tak. Okey, nombor satu. Okey, kalau cikgu tanya soalan ni dia yang pertama ni kan, dia seimbang ke tidak? Iman Hakim, seimbang ke tak ni Iman? Seimbang lah kan, sebab dia kata pegun ni kat kategori yang ni. Pegun. So dia dalam keadaan daya seimbang. Itu nombor satu. Okey, nombor dua kan. Nombor dua kenal pasti daya-daya dia lah. Kenal pasti daya yang sepaksi lah. Kan, cikgu sebut perkataan sepaksi ni adalah sekarang masalah dia paksi Y kan. Kita tengok daya pada paksi Y je. Daya pada paksi X kita abaikan. Okey. Okey, so daya dia yang kita nampak adalah R dan W lah kan. R dan W. Okey. Nombor satu dan nombor dua ni awak tak payah buat pun, tak payah tulis jawapan dia pun sebenarnya kan. Tak payah tulis, kita buat kat kertas soalan dia tu. Okey, nombor tiga ni baru nak tulis iaitu lukis
Lukis free body diagram dia. Lukis. Mana dia free body diagram? Inilah. Yang cikgu buat ni, warna hijau ni. Yang ni. Yang ni. Inilah free body diagram dia. Kan? Okey. Nombor 4. Sekarang dia tak ada pecutan tau. So, bila tak ada pecutan, awak tak payah tulislah pecutannya. Kalau ada pecutan, bisa kata dia ada pecutan kan, ke atas ataupun ke bawah, awak kena tunjukkan tau kat tepi lah. Jangan lukis segaris dengan gambar raja daya dia ni. Lukis dekat tepi. Kan macam ni kan. Okey, A dia tulis macam tu. A ke atas. Tapi sekarang ni dia tak ada. Kan? Dia tak ada apa, dia tak ada daya ni kan. Apa tu, dia tak ada pecutan, so tak payahlah. Kan? Tak ada pecutan kan. So dia ni padam lah, tak ada. Kan? Okey. Nombor 4. Nombor 4, sum of F equal to MA lah. Kan? Tapi kita tahu ni seimbang. Kalau seimbang, yang ni dah tentu apa? Sifar. Okey? So kita buat nombor 3. Ni nombor 3 dekat ruangan jawapan lah kan. Nombor 4. Nombor 4 dia adalah kita ada apa tu, sum of F equal to 0 kan. So kita ada daya R dan kita ada daya W sama juga dengan kosong. So kalau daya seimbang, kita boleh anggap arah mana positif pun tak kisah. Okey. Arah daya positif tak kisah kalau daya seimbang. Kita nak anggap mana-mana positif, ke bawah positif ke atas positif ke, tak kisah. Tapi kalau tak seimbang, daya positif itu adalah mengikut arah pecutan. Daya positif ikut arah pecutan. Tapi kalau disuruh kira pecutan, misalnya katakan, kita pun tak tahu arah pecutan tu kat mana, awak anggaplah mana-mana satu dulu. Kan? Kalau anggap ke atas, lepas tu awak kira-kira dapat positif, jawapan akhir itu positif, masuk betul lah daya awak. Tapi kalau dapat negatif, maksudnya berlawanan dia punya arah. So cikgu anggap ke atas adalah positif. Kan? So R positif, negatif R ni adalah apa tu, W adalah negatif lah. Kan? Sebab cikgu anggap ke atas adalah positif. Okey. Okey, selepas itu kita masukkanlah W ni sebenarnya dia adalah M darabkan dengan G kan. M darabkan dengan G. Okey, so kita ada R tolak W. W ni M darabkan dengan G. M dia adalah 60. G dia bagi 9.81 10 dia suruh pakai kat atas tu 10 sama juga dengan kosong. So yang ni pindah sebelah, so akan dapat R sama juga dengan 600 Newton. Okey. R sama juga dengan 600 Newton. Okey. So bila R ni sama juga dengan 600 Newton, R ini adalah bacaan pada penimbang tu tadi. Kan cikgu cakap tadi kan, R ni merupakan bacaan pada penimbang kan. Okey. So kalau kita nak tukar kepada kilogram kan, WR cikgu tulis WR lah. WR sama juga dengan M darabkan dengan G kan. So WR dia adalah 600 kan. M G dia adalah 10 tadi dia kata 10. So kat sini M kita akan dapat M sama juga dengan 60 kilogram. Okey, 60 kilogram. Okey. Boleh? So jawapan yang pertama ni adalah markah yang ke-3 tadi, ni markah ke-4. Okey, ini markah yang ke-5. Okey, 4, 5. Okey. Macam tak berapa susah Okey, kita tengok ni. Bergerak naik dengan pecutan 2 ms negatif 2. Dia bergerak naik dengan 2 ms negatif 2. Kan? Okey. So bila dia bergerak naik, okey kita buat sebelah-sebelah sini lah sebab dia akan nampak beza dia lah. Kan? Sekarang dia bergerak naik dengan 2 ms negatif 2. Dia bergerak naik. So bila cikgu lukis gambar rajah daya dia, kan? Masih sama R kan, W kan, dia bergerak naik dia kata. Maksud ada sini ada huruf A sini. Kan? Ada huruf A. A dia adalah 2. A dia ni sama juga dengan 2. A sama dengan 2. Okey. Okey, ni nombor 3 kan. Nombor 3 tu iaitu lukis gambar rajah daya. Ni kalau dia ada pecutan ni maksudnya dia tak seimbang. Okey, nombor 4. Kita pakai formula ni tadi kan. Sum of F equal to MA. Nampak sebab dia ada pecutan, M dan A ni tetap ada. So apa daya yang kita ada? Kita ada daya R, kita ada daya W, kita ada MA. Okey. Okey, lepas tu mana satu positif?
ikut arah pecutan positif. So R positif, yang ini negatif. Okay, so R tolak W tadi adalah 600. Kita dah boleh tulis siap-siap lah. M dia adalah 60, A dia adalah 2. Okay, A dia adalah 2. So R pindah sebelah 6 darab 2, 120, tambahkan dengan 600, so akan dapat 720 Newton. Okay, 720 Newton. So WR kan, WR sama dengan mg kan, 720 sama dengan M darabkan dengan 10, so M awak akan dapat 72 kilogram. Okey. Okey, betul tak jawapannya? Okey, jawapannya adalah ini 720 Newton, markah ke-6, lepas tu markah ke-7 72 kilogram. Okey. Nampak dengan dua perbezaan ini kan, dua perbezaan ini mungkin awak akan nampak awak akan nampak jelas lah. Kan, awak akan nampak lebih jelas. Okey. Okey, bergerak naik. Okey, bergerak naik dengan laju seragam kan. Bergerak naik dengan laju seragam. Bergerak naik dengan laju seragam sama dengan yang ni. Dia sama situasi yang ini kan. Sebab tadi pegun sama kan. Pegun kalau bergerak dengan laju seragam, okey, maksudnya di dalam keadaan daya seimbang, okey. So dia sama. Okey, dia sama jawapannya adalah sama dengan yang pertama. Kan? So ni markah yang ke-7, 8, ni markah yang ke-9, dia sama. Okey, sebab dia bergerak dengan laju seragam. Bergerak turun dengan laju seragam. Sama juga. Sebab dia pegun. Sum of F equal to 0. Markah ke-10, markah ke-11. Okey. Ni bergerak turun dengan pecutan 2 kan. Ini cikgu buat. Dia bergerak turun dengan pecutan 2. Kan, ini W tadi. Ini ke atas adalah R. Okey. Dia bergerak turun kan, dengan A dia sama juga dengan 2 kan. 2. Okey, A dia sama juga dengan 2. Okey. Bila disebut pecutan tadi, Irdina ada Siti Irdina. Okey. Okey, sekarang arah dia ke bawah dia turun ke bawah. Okey. Nombor 1 tadi kita kena pasti daya-daya dia. Yang ini jadi daya tak seimbang sebab apa? Ada pecutan. Kan, nombor 2 daya-daya yang ada. Daya yang ada memang tak berubah lah, iaitu R dan W lah. Kan. Nombor 3 lukis gambar rajah daya dia. Ni nombor 3. Okey, nombor 4. Okey, nombor 4. Kan, nombor 4 kita akan pakai formula ni lah, sum of F equal to MA. So apa dia daya-daya kita ada? Kita ada daya R, kita ada daya W, kita ada M. M dia adalah 60, A dia adalah 2. Kan? Okey, cikgu cakap apa tadi? Arah daya positif mesti ikut arah pecutan. Betul? So sekarang ni dia turun ke bawah. So W lah akan positif. W positif. R ni akan jadi negatif. Kan? Okey. W ni kita dah dapat tadi. Negatif R tambah W kita tahu 600. Kan? Sebab dia W sama dengan M darabkan dengan G kan. Sama dengan 120. Okey, ni macam mana nak selesaikan? Ni kalau cikgu pindah sebelah kot sini kan. Yang ni pindah sini. 120 pindah sini. Okey. So dia akan jadi R sama juga dengan 600 tolak 120. So awak akan dapat 480 Newton. Okey. So WR kan sama dengan mg. So M awak akan dapat kan. Ni 10 lah nilai dia kan. So 480 bagi 10, so akan dapat 48 kilogram. Okey. So yang ini markah ke-12, yang ini markah yang ke-13. Macam tu. Okey. Oh, boleh tak ni? Okey. Boleh. Nampak dia ada 3 je. Dia ada 3 situasi je sebenarnya. Kalau faham ni ada 3. Satu yang ni, satu situasi. Yang ini adalah situasi kedua kan, kedua. Ini nombor 1, ni nombor 2, yang ni nombor 3. Ada 3 je.
Kan? Nombor 1 ni dia dah termasuk semua. Hal laju bergerak turun hal laju seragam, bergerak naik hal laju seragam ataupun pegul. Cuma nombor 2 dan nombor 3 ni lah yang akan membezakan sikit sebab arah pecutan itu berbeza. So sebenarnya ada 3 je situasi. Nampak macam banyak kan? 1, 2, 3, 4, 5 kan? Tapi sebenarnya 3 je sebenarnya konteks dia. Okay? Ada 3 saja konteks dia. Okey, seterusnya. Cikgu nak dengar jawapan dulu lah kan. Bandingkan tindak bala normal, okey, dan jelaskan mengapa. Okey, jelaskan mengapa. Okey, boleh ni Siti Adriana. Balkis tadi mana Balkis? Balkis hilang ah. Dah tutup kamera dah Balkis. Siti Adriana, boleh? Betul. Tindak balas normal lebih besar. Sekali lagi semula. Tindak balas normal lebih besar. Jelaskan mengapa? Tak buat. Dia buat yang normal tu. Nasri? Soalan C ni Nasri. Soalan C. Nasri. Kau dengar aku tak ni? Tak dengar tu. Syarul. Nasri jadi pekak lah pula. Kan? Syarul. Assalamualaikum. Tindak balas normal lebih berat. Itu aja. Jelaskan mengapa? Ini pun lain macam duduk lautan je ni. Kan Syarul? Punya lain pun putus-putus juga ah. Kan? Hakim, Muhammad Hakim. Hakim. Itu belakang dah. Nilai tindak balas normal bertambah dengan berat pelajar itu apabila lift bergerak naik dengan pecutan bertambah kerana daya graviti dan pecutan mempengaruhi bacaan alat penimbang. Okey, sekali lagi baca. Baca sekali lagi jawapan awak. Nilai tindak balas normal bertambah dengan berat pelajar itu apabila lift bergerak naik dengan pecutan yang tinggi kerana daya graviti dan pecutan mempengaruhi bacaan alat penimbang. Okey. Tak apalah, jawapan awak tu memang panjang lah. Kan? Jawapan awak tu memang agak panjang. Kan? Tapi adakah dia menjawab persoalan dalam soalan ini kan? Soalan dia kalau tengok dia kata bandingkan nilai tindak balas normal dengan berat. Banding dulu, banding. Kan? Banding nilai tindak balas normal dengan berat. Okey, apabila lift bergerak ke atas lift bergerak ke atas situasi mana? Kan? Lift bergerak naik ke atas dengan pecutan dengan pecutan bergerak naik ke atas. Maksudnya yang ini ni situasi yang kedua. Situasi yang kedua so kita perhatikan dia punya R dia adalah 720. Kan? Padahal W dia baru 600. So kita akan jawab macam mana? Tindak balas normal lebih besar daripada berat. Itu jawapan pertama sepatutnya. Sebab bandingkan ni. Okay. Tindak balas normal adalah lebih besar lebih besar ataupun awak buat tindak balas normal ataupun cikgu tulis macam ni maksudnya apa? R ini lebih besar daripada berat. Itu. Awak boleh guna simbol ni cuma simbol R dan simbol W tak boleh. Melainkan awak sebut dahulu. Okey. Cuma skema dia pun dia cakap lebih besar sebab awak kena cakap lebih besar daripada berat. Okey. Itu satu.
Okey, nampak? Tindak balas normal adalah lebih besar dari berat. Okey, itu jawapan pertama dia. Baru kita menjawab pada soalan ni sebab dia suruh bandingkan. Kan? Okey, ni markah 1 dia. Markah 1 dia yang merupakan markah yang ke-14. Okey, markah ke-14. Okey, itu markah 1 dia. Iaitu R lebih besar ataupun tindak balas normal lebih besar berbanding berat. Kalau awak gunakan perkataan berat, dia jadi ayat awak tak cantik. Awak akan kata tindak balas normal lebih berat daripada berat. Tak seronok lah. Jangan guna, bila membanding ni, guna perkataan lebih tinggi, lebih besar, kan? Kalau dia kecil, sebutlah lebih kecil, kan? Jangan guna perkataan lebih kurang, kan? Lebih kurang tak boleh, kan? Lebih sedikit tak boleh. Ni ayat-ayat yang cikgu tak terima. Lebih kurang, lebih sedikit, kurang lebih, kan? Kurang lebih, ini ayat-ayat yang memang kalau awak pakai satu ayat itu dikira salah dah. Okey. Tapi kalau dia guna dalam bahasa Inggeris, lebih kurang apa? More and less. More or less. Tak boleh lah. Biasa bahasa Inggeris tak salah lah biasanya. Kalau dia menggunakan bahasa Inggeris, ayatnya biasa tak akan jadi salah lah. Kan? Dia yang guna bahasa Melayu ni je yang biasanya dia akan jadi salah. Okey. Perkataan lebih besar boleh guna simbol ni. Lepas ni cikgu nak awak pakai yang kalau yang soalan membandingkan ni yang lebih besar, kita pakai simbol tu lebih besar. Okey, so markah ke-14. Okey, kenapa? Jelaskan kenapa. Kan? Ini jelaskan kenapa, kan? Okey, kalau kita tengok tadi, kan, yang naik ke atas yang mana satu? Yang ni kan. Yang naik ke atas adalah yang ni. Kan? Iaitu kalau kita tengok R ni, W ni cikgu pindahkan ke sebelah. So dia akan jadi R sama juga dengan W tambah MA, iaitu berat tambahkan dengan kesan daya tadi, kesan daya akibat objek yang bergerak tadi, MA tadi, kan? So kita akan sebut kat sini adalah, kan, kita akan sebut yang kedua ni, yang kedua adalah kita sebut, kita kata bahawa R ini sama juga dengan hasil tambah, kan, mg campurkan dengan ma, hasil tambah berat. Ini adalah berat ni sebenarnya, berat campurkan dengan daya paduan. Okey. Daya paduan dia. Kan? Okey, daya paduan dia. Okay. Sebab sum of F ni sebenarnya, sum of F kita boleh nampak dalam konteks M darabkan dengan A, kan? Ataupun sebenarnya yang ini ni sebenarnya adalah daya paduan dia lah, kan? Kalau nilai dia sama dengan kosong, maksudnya daya paduan dia kosong. Daya paduan kosong, objek bergun. Kalau daya paduannya ada nilai, maksudnya dia bergerak. Objek itu bergerak ataupun objek itu memecut. Cikgu tak boleh sebut bergerak sebenarnya. Sebab situasi bergerak ni dia ada bergerak dengan halaju malar. Kena sebut spesifik. Bergerak dengan halaju yang semakin bertambah. Itu baru betul. Sebab kalau dia kata bergerak, jumlah daya ni, daya paduan sama dengan sifar ni ada juga ni. Dia bergerak. Tapi dia bergerak dengan halaju malar. Okay, so kena sebut spesifik. Okay. So jawapan dia ini sama ada awak tulis formula ini boleh, ataupun awak cakap bahawa daya normal itu adalah berat tambahkan dengan daya paduan. Pun boleh juga. Yang ini boleh, yang ini pun boleh. Okey, yang ini merupakan markah yang ke-15. Okey. Markah yang ke-15. Okey, seterusnya apakah yang diperhatikan pada bacaan penimbang semasa dia bergerak turun? So bila dia bergerak turun so kita akan dapati bahawa inilah bergerak turun tadi kan, 48 kg. Okey, so berkurang, markah yang ke-16. Okey. Okey, kemudian berikan sebab. Dia kata kenapa sebab dia? Sebab dia tindak balas normal kan lebih kecil. Guna tanda ini, lebih kecil daripada berat pelajar. Okey.
Cikgu juga terima jawapan kalau awak tulis R sama juga dengan WG tolak MA. Ini cikgu terima juga. WG pula dah. Bukan WG, W lah, W. Ini pun cikgu terima juga iaitu W tolak MA. Ini pun cikgu terima juga jawapan ini. Okay, ataupun awak sebut ni tidak bala normal lebih kecil daripada berat pelajar. Okay, ataupun R sama dengan W tolak MA. Okay, ini pun cikgu terima So yang ini markah yang ke-17. Okay, boleh? Boleh. Ada soalan? Tak ada cikgu. Tak ada. Okay, kalau tak Tak ada, ada. cikgu nak yang kelas ni dah tutup. Ada 2 kelas lagi kan? 5 mutiara dengan 5 intan. Buka kamera. Cikgu kira sampai 3 je. 1 lagi soalan ni. Lepas ni habis lah. Kan? 4, 10 habis lah. 4, 25. 5 mutiara dengan 5 nilam. 5 intan. 5 mutiara, 5 intan. Cikgu kira sampai 3 je. Tak buka kamera yang tak berkat awak belajar. 1, 2. Okey cikgu perhatikan dalam cikgu punya Microsoft Team ni ada 112 orang kan. Tapi yang isi form dalam ni 125 orang tau. Yang isi form ni ada 125 orang. Siapa yang dia tak masuk Microsoft Team ni? Sebab tu dalam Microsoft Team ni pun sepatutnya bilangan dia 125 orang. Okey. Tapi baru 112. Tadi paling tinggi cikgu tengok 116. Okey. Okey, macam ni kan, Luqman ni dia line dia slow kan, dia ada inisiatif lah kan. Dia inisiatif, dia buat call kan. Okey, dia buat call, dia tengok kawan dia punya ni lah. Okey, Hazim demam. Okey. Okey, kalau cikgu tengok cikgu punya IHD ni kan. Okey, cikgu sebutkan nama ni Kalau cikgu tengok ni ada 9 orang tak ada Muhammad Nur Hakim, ada ke tak ada sebenarnya? Hazim Daniel demam. Muhammad Nur Hakim ada ke tak ada? 5 mutiara. Nur Hakim tak ada Amirul Syafiq. Amirul Syafiq tadi masuk ada Nur Hakim. Nur Hakim ada Saya dah isi tapi tak masuk. Tahu kenapa? Siapa tu? Nur Hakim ke siapa? Nur Hakim. Okey, Nur Hakim. Amirul Syafiq. Tak ada. Ainul Ashraf.
Ada ke ada? Ada, kau tak isi ke form tu? Ni cikgu share ni sekejap. Cikgu share. Cikgu kalau cikgu pakai apa tu, cikgu pakai Google Studio ni, cikgu boleh nampak cepat sikit lah kan. Okay. Kau nampak ni kan? Nampak ni yang paparan cikgu sekarang ni? Nampak. So yang ni cikgu boleh tahu dalam masa yang singkat lah siapa yang tak isi tadi form. Tadi siapa? Ainul ada tadi kan? Isi Ahmad Haikal Danish. Kelas 5 Mutiara je ni. Ahmad Haikal ada? Kalau kat gambar ni tak nampak dia. Okay. Syasha Nur Kamarina. Syasha Nur Kamarina. Limintan. Syasha Nur Kamarina. Tak ada. Aimi mana Aimi? Tak ada. Ilya Uzair. Ada cikgu. Aimi ada? Tak boleh. Saya tak boleh isi. Oh, Aimi tu ada. Kenapa awak tak diisi? Dia macam tak tahulah ada. Okey. Maksudnya awak dah isi sekali tapi awak salah kan sebenarnya? Aimi, mana Aimi tadi? Hilang lah. Aimi? Hilang lah. Awak tadi dah isi sekali kan? Lepas tu awak salah sebenarnya kan? Lepas tu awak nak isi sekali lagi, dia belum isi. Awak boleh isi. Okey, sekejap lagi awak isi Sekejap lagi awak isi. Cikgu akan buka link tu untuk awak khas. Okay. Tapi awak klik kat sini jugalah. Klik kat borang kehadiran ni juga Akif Syakir ni macam ada tadi. Akif Syakir ada tak? Akif Syakir. Muhammad Akif Syakir. Okey. Okey, apa tu cikgu share. Baik, kita pergi soalan yang terakhir. Kan? Lepas ni cikgu check lagi sekali. Okay, kita pergi ke soalan yang terakhir Okey soalan nombor 3 Soalan nombor 3. Yang ni kena dengar betul-betul yang ni dengar betul-betul. Okey. Yang ni awak dengar betul-betul. Kalau awak dengar ni faham ni, insya-Allah lah. Ini kira soalan ni yang paling tinggi macam ni lah, kan? Tak ada yang apa. Inilah paling susahnya, kan? Dia tak akan bagi lagi susah pada ni. Kalau dia bagi lagi susah pada ni, apa nak buat? Koyakkan je lah kertas peksa tu. Aimi, awak punya kod berapa Aimi? Kod kehadiran awak apa? 5301. 5301. Okey, tak apa, cikgu terus masukkan awak kat sini lah. Kan? 5301 5301. Okey. Okey, cikgu terus isi awak punya form ni. Okey, Aimi cikgu dah isikan. Okey, yang lain isi sendirilah
Okey, kita pergi soalan nombor 3. Okey, dia tanya pecutan dan juga tegangan tali. Pecutan dan tegangan tali. Okey, Muizuddin. Muhammad Muizuddin. Oh, Muizuddin dia punya background dia canggih lah. Ya, cikgu. Macam tak ada background tu. Kan? Okey, Muizuddin, berapa pecutan awak dapat? 0.8. Tegangan tali? Tegangan tali 4.5. Okey. Izzah Bakhtiar. Ya. Pecutan. Sekejap ya cikgu. Pecutan 0.97. B 4.42. 4.42 Cikgu. Okey, ada siapa-siapa yang ada kat depan cikgu ni, kelas 5 ni, yang ada jawapan lain? Ni nak bagi jawapan lain. Hafiz. Sabar jawapan Hafiz. Muhammad Nur Hafiz. Cik. Ha. Saya dapat pecutan 1.16. Tegangan tali? Tegangan tali 4.9. Ada siapa lagi nak cuba bagi jawapan dia? Tak ada Okey. Soalan ini kalau tengok kalau perasan dia masih lagi sepaksi tau. Kan? Dia masih lagi sepaksi, iaitu paksi X dan juga paksi Y. Okey. Nanti mungkin awak akan jumpa situasi macam ni. Contohnya macam ni, dia buat ni kan, dia buat daya, dia tarik dengan daya T misal katakan. Ada sudut 30 kan. Sekarang dia punya kesan dia, objek ni memecut dengan pecutan dia kat sini. Pecutan dia pada paksi X. Okay, ni contohnya ada daya geseran FG misal katakan. Kalau macam ni awak perhatikan T ni dia berada di antara pada paksi X, paksi Y tau. Kan? Sebab sekarang pecutan dia arah paksi X. Kan? Daya geseran pun paksi X. Kan? So apa perlu kita buat pada T ni? Apa perlu kita buat pada T ni? Kita perlu leraikan dia. Iaitu kita akan dapatkan daya dia pada paksi X kan. Yang paksi Y tak payah kira. Sebab apa? Dia memecut pada paksi X. Kan? Mungkin soalan dia tanya berapa nilai T Berapa nilai T? Contohlah dia tanya kan, berapa nilai T? Contohnya dia bagi A nya 3 ms negatif 2. Kan daya geseran dia bagi misal kata 3 Newton. Okay? Dia tanya berapa nilai T? Kan? So disebabkan dia memecut pada paksi X, daya geseran pada paksi X, kita hanya ambil daya-daya yang hanya ada pada paksi X saja sebenarnya. Okey. Daya yang hanya ada pada paksi X saja. So apa kita buat? Kita perlu leraikan daya T ini kepada paksi X. Paksi Y ni kita tak payah ambil kira. Kita tahu kat sini pun ada W sebenarnya. W ni pun kita tak payah ambil kira. Sebab apa? Yang memecut sekarang paksi X. So kita hanya ambil kira daya-daya yang hanya ada pada paksi X saja. Okey. Tak apa, yang ni cikgu akan bincangkan nanti dalam kelas yang seterusnya. Tapi kat sini nampak sebab itu awak perlu belajar leraian daya. Kan? Awak perlu belajar leraian daya tu disebabkan oleh situasi masalah-masalah macam ni lah. Kan? Sebab tu kita perlu belajar leraian daya. Okey. Okey. Masalah yang ini kalau kita perhatikan dia sepaksi. Kenapa cikgu cakap sepaksi? Kan? Kalau kita tengok dia kata pecutan tu. Pecutan jika Raja Bisim ditarik oleh pemberat. Ditarik oleh pemberat tau. Ditarik oleh pemberat maksudnya dia memecut ke mana ni? Dia akan memecut ke bawah. Kan? Dia akan memecut ke bawah ni sebab dia ditarik dia kata kan. So A dia ke arah bawah. Kalau A ke arah bawah kereta ni bergerak ke mana?
dia akan bergerak ke sini lah kan. Dia bukan bergerak ke bawah dah, bukan kan. Dia akan ikut tali ni sebab dia akan ikut tegangan tali ni. Okey. Yang cikgu cakap sepaksi, awak tengok paksi X. Lepas tu yang apa tu pemberat ini paksi Y. Okey. Cikgu akan menunjukkan kaedah yang lain mungkin dalam buku teks, kan? Lain dalam buku teks, kan? Cikgu harap awak cuba guna pakai kaedah ini, kan? Sebab nanti agak belajar peringkat lebih tinggi pun mungkin awak akan guna kaedah yang macam ni lah. Okay. So, macam mana kita nak buat ni? Kan? Macam mana kita nak buat untuk dapatkan, dia suruh dapatkan berapakah tegangan tali ni. Ni tegangan tali dia. T. Kan? Yang ni T dia kat mana arah dia? Ke sana. Kan? Ni T dia. Kan? Yang ni ke sini. Kan? Okay. Dia suruh dapat tegangan tali. T dia berapa. Kan? A dia berapa. Dengan tali berapa, pecutan dia tu berapa. Okay. So, untuk menyelesaikan masalah ini, apa perlu kita buat? Kita ambil bisection. Okay. Kita ambil bahagian. Okay. Iaitu kat sini ni kita akan ambil dia sebagai bahagian yang pertama. Dekat titik ini adalah bahagian yang kedua. Kita buat macam tu. Bahagian pertama, bahagian yang kedua. Okay, kita ambil bahagian yang pertama dahulu. Ini bahagian pertama. So, bahagian pertama. Okay. Apa yang 4 step tu? 4 step tu yang pertama adalah kena pasti dia daya seimbang ataupun tidak kan. Daya seimbang ke tidak ni? Jawapannya tak seimbang lah. Sebab apa? Sebab ada pecutan. Nombor 2. Nombor 2 adalah kena pasti daya-daya. Kena pasti daya-daya. Okay, kita kat bahagian 1 ni, kalau cikgu nak kena pasti daya-daya, cikgu ada W sini. W cikgu ada. Cikgu dah boleh kira W dia. Dia pakai berapa ni? 9.81. Okay, dia pakai 9.81. So, 9.81 darabkan dengan 0.5. Okay. Kalau cikgu tekan kalkulator ni, alamak, mana handphone cikgu hilang lah. Nak cikgu ambil apa ni? Dapat 4.905. 4.905 905 Newton. Okey. Lepas tu kita ada tegangan tali ke atas. Kan? Tegangan tali. Okey, tegangan tali ke atas. Okey, ada lagi tak daya? Dah tak ada dah daya. 2 ni je daya. Nampak? Daya dia pun daya sepaksi. Kita dah tak tengok kiri kanan ni sebab dia tak bergerak kiri kanan. Dia bergerak atas bawah je. Okey? Boleh? So ada 2 saja daya. Ini yang kawasan pertama. Kalau kawasan kedua pula, kawasan kedua kita tengok ada tegangan tali kat sini. Kan? Semuanya kalau cikgu tulis sini T1, sini cikgu tulis T2. Apa hubungan T1 dan T2? T1 dengan T2 ni apa hubungan dia? Hubungannya adalah dia sama. Sebab apa? Sebab tali yang sama. Satu tali sama. Dia satu tali ni kan, tali yang sama. Kan? Oh, tapi kita ada sinilah, kita ada daya geseran. Kan? Ni daya geseran ni kita ada 2 Newton. Okey. Ada tak lagi daya pada paksi X? Dah tak ada. Ni berat ke bawah kan? Berat ke bawah. Kita tak ambil kira dah. Kita tak ambil kira sebab yang dekat kawasan nombor 2 ni dia bergerak ke kiri ke kanan. Kan? Dia bergerak ke kiri ke kanan. So tak payah ambil yang paksi ni. Daya normal ke apa kan? Awak tak payah ambil kira. Kan? Tak payah ambil kira daya normal. Okey. Kita hanya ambil kira daya pada paksi apa tu? Paksi X saja. Okey. 2 je daya. Okey, ada 2 daya. Okey, boleh? So bila ada 2 daya, 2 daya pula dah. Okey, yang kedua, yang ketiga tadi nombor 1 seimbang ke tak seimbang? Jawapannya tak seimbang. Nombor 2 kena pasti daya-daya dia. Daya dia kita ada W, kita ada T2, kita ada T1, kita ada daya geseran. Okey, nombor 3 guna formula tu. Okey. Bukan, nombor 3 lukis gambar rajah daya. Cikgu pun lukis. Kat kawasan nombor 1 kawasan nombor 1 daya yang kita ada T. Lepas tu kita ada daya geseran iaitu nilai dia adalah 2 Newton. Kan? 2 Newton 2 Newton. Lepas tu dia memencut ke arah sana. A. Okey, ni gambar rajah nombor 2. Ni gambar rajah nombor 2. Okey, kemudian gambar rajah nombor 1 pula kan kita ada ke bawah ini adalah W. Kan, iaitu kita dah dapat tadi iaitu 4.905.
Lepas tu ke atas T. Okey, ini nombor 2. Nombor 1. Ya. Okey, nombor 1, yang ini nombor 2. Okey, nombor 1, nombor 2. Okey. Dah buatlah nombor 3 ni Nombor 3 ni adalah apa? Nombor 3 ni adalah gambar, step yang ketiga ni adalah lukis gambar Raja Daya. Okey, step yang keempat. Okey, step yang keempat iaitu F equal to MA. Okey. So kita pun buat 2 kan T sama juga dengan M. M dia adalah nombor 2 ni, mana satu ni? Nombor 2 adalah apa? Nombor 2 adalah kereta kan? Nombor 2 adalah kereta. Okey, nombor 2 adalah kereta. So 2.5 darabkan dengan A. Okey. 2.5 darabkan dengan A. Okey. Arah positif mesti ikut arah pecutan. So A ke sana, so T lah yang positif. Maka manakala yang friction ni dia jadi negatif. Okey. Okey. Step yang ni, okey, cikgu pun buat juga belah sini. Cikgu buat belah sini So kita ada T, kita ada 4.905 sama juga dengan M. M dia adalah 0.5 A. Okay, mana positif ni? Positif mesti W sebab arah pecutan, ni tertinggal arah pecutan lah. Arah pecutan ke bawah A. Kan? So yang ini adalah positif, yang ini adalah negatif. Okay. So kalau kita nampak kat sini, kita ada nampak dua persamaan tu. Okay, ada dua persamaan. Okay, ada dua persamaan dan ada dua unknown. So bila kita ada dua persamaan, kita ada dua unknown, kita boleh selesaikan menggunakan persamaan serentak. Okay, yang ini dua ni cikgu pindah sebelah, dia akan jadi T sama juga dengan 2.5A tambah 2. Ini persamaan yang ketiga. Ini persamaan nombor 1, ini persamaan nombor 2, ini persamaan nombor 3. Persamaan nombor 3 ni cikgu terbitkan daripada persamaan nombor 1 kan. Okay, lepas tu awak masukkan 3 ni dalam 1. Masukkan 3 dalam 1. Masukkan persamaan 3 ni dalam sini. So negatif T iaitu 2.5A tambah 2 kan. Lepas tu apa ni? Tambahan. Tambah 4.905 sama dengan 0.5A. Okay, ini hati-hati sikit kembangkan. So dia akan jadi negatif 2.5A tolak 2 tambah 4.905 sama dengan 0.5A. Okay, pindah sebelah ni. Pindah sebelah dia jadi positif So 0.5 tambah 2.5A. Betul? Ini macam tak nampak. Ini berapa ni tadi ni? Terlebih sangat ni. 0.5. Okey. 0.5 tambah 2.5A. Ke awak tak nampak macam ni cikgu tulis ni? Padam balik. Kan? Okey, yang ni 0.5 kan? Yang ni pindah sebelah. So dia akan jadi sama dengan 0.5A tambah 2.5A. Pindah sebelah. Yang ni selesaikan lah ni. Yang ni selesaikan. 4 tolak 2. So dia jadi 2.905. Ni tambah dia jadi berapa ni? 3 kan? 0.5 tambah 2.5. So dia jadi 2.905 sama dengan 3A. So A sama juga dengan 2.905 perkan dengan 3. Okay, perkan dengan 3. So akan dapat 0.97. 0.97 ms negatif 2. Okay, unitnya dalam ms. Okay, ms negatif 2. Okay, dah dapat pecutan. Kan, kita kira apa tu tegangan tali pula. T sama juga dengan 2.5 darabkan dengan 0.97. Kan, tambahkan dengan 2. Dapatlah T dia bersama dengan 4.4. 4.4 berapa ni? Jangan rawatkan satu tempat kumpulan Jangan kalkulator ayat ni. 25 darab 0.97 tambah 2. Amirah, berapa jawapannya Amirah? 44? Awak tekan kalkulator tak?
4.25. 4.425 Newton. Okey. So inilah jawapan yang ke seterusnya. Okey. Okey, jap. Lupa nak bagi markah dia tadi. Ni markah ke-17 kan? Markah ke-17. Okey. Markah ke-17. Kan? Markah ke-17. Markah yang ke-18 yang ini. Markah yang ke-19 yang ini. Dua-dua ni 18 dan 19 dia betul, dia akan dapat markah yang ke-20. So jumlah markahnya adalah per 20. Okey. Okey. Nampak ni? Dia sebenarnya panjang ni sebab apa? Cikgu buat satu-satu sebenarnya. Ada banyak ni step-step ni yang awak tak payah buat pun tak apa sebenarnya. Tapi sebab cikgu nak tunjuk bagi awak faham. Kan satu-satu je kira gitu. Kan? Sebenarnya boleh buat sekaligus gitu je. Kan? Okey. Boleh tak? Cikgu nak awak pakai kaedah ini Cikgu nak awak pakai kaedah inilah. Kita ambil satu-satu. Kan? Satu bahagian itu kan. Untuk kita selesaikan dia punya permasalahan ni lah, satu bahagian kan. Satu bahagian je ni. Di mana di antara dua bahagian ini kita boleh, apa yang kita kaitkan T dia. T1 ni sama dengan T1 ni sama dengan T2. Okey, boleh? Ada soalan nak tanya? Siti Aisyah. Boleh tak Siti Aisyah? Faham Ya dah, faham. Faham Okey. Seperti yang cikgu sebut, ini antara yang tersusah lah sebenarnya. Kalau faham ini, insya-Allah lah. Kan? Tak ada masalah lah. Okey, so kalau faham, selepas ini cikgu akan bagi satu borang, kan, Google Form, untuk awak isi awak punya markah yang awak dapat. Ni per 20 Perkan dengan 20, berapa dapat? Kan? Berapa awak dapat ni per 20? Danish dapat berapa Danish per 20? 17. 17. Apis dapat apa? 12 cikgu. 12. Hakim dapat apa Hakim? 12 cikgu. 12. Okey. Fatanah dapat apa Fatanah? Nur Fatanah. Fatanah tak gerak pun, muka dia pun tak pandang cikgu. Nur Fatanah. Nur Afrina. Dapat berapa Nur Afrina? 16 cikgu. 16. Okey. So cikgu akan bagi punya borang sekarang. Okey, kalau tak ada soalan tak? Sekali lagi last. Okey, kalau kita ketika 1 jam setengah. Okey, 1 jam setengah. Okey, so tolong isi Google Form ini. Kehadiran yang cikgu akan ambil adalah berdasarkan yang tadilah. Okey. Dan untuk pengetahuan awak, cikgu perlukan markah sebenarnya. Cikgu perlukan markah untuk jadikan dia sebagai ujian formatif 1. Ujian formatif 1 yang akan dimasukkan dalam ISIS sebenarnya. Okey. Dan kalau cikgu perhatikan dalam borang ini tadi cikgu suruh PM orang yang berkenaan tadi, ada 3 orang yang tak masukkan markah sebelum ini. So awak kena masukkan markah. Awak tengok balik dia, cikgu punya apa discussion tu kan. Tengok balik kan, awak tanda sendirilah. Kalau awak tak masukkan markah, maka awak akan jadi kosong lah. Bila cikgu kena masukkan ni? Cikgu kena masukkan sebelum 4 bulan. Okay? Termasuk markah hari ni. Kan? Tak dapat tinggi markah pun tak apalah, janji ada markah lah kan. Kita jujur kan. Kita dapat rendah tak lulus pun okey. Kan janji awak buat itu je cikgu nak tengok sebenarnya. Tapi kalau yang tak buat langsung tu, yang tak isi terus. Kan? Yang tak isi terus tu, action betul dia. Kan? Nak tunggu cikgu isi ke? Cikgu boleh mampu isi kosong markah je lah. Okay? Okay, so boleh teruskan perjuangan awak. Kan? Tadi paling tinggi 116, tapi dalam kedatangan ni tinggi ni. Ada 5 orang je tak datang. Macam pelik pula, masuk dalam grup ni tak ramai, tapi dalam attendance tu ramai. Okay? So jangan menipu lah, jangan isi borang je. Oh aku adil, lepas tu pergi jalan-jalan kan. Maka awak kena duduk lah dengar.
Kan? Mungkin apa yang cikgu terangkan pada hari ni, kadang-kadang kita duduk mendengar je sebenarnya. Kan? Kita dah faham sebenarnya, sajalah nak duduk mendengar cikgu cakapkan berulang-ulang kali kan. So dia punya orang kata keberkatan dia tu agak tinggi sikit lah. Kan? Agak tinggi sikit. Okay? Okay, so itu saja daripada cikgu. So kita akhiri dengan tasbih kifarah. Okay, dan surah Al-As. Subhanakallah. Okay, so itu saja daripada cikgu. So cikgu akan letakkan Google Formnya sekarang Cikgu letak Google Formnya sekarang. Okay, boleh mula isi. Okay, itu saja. Okay, bye-bye semua. Terima kasih cikgu. Okay. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Okay, bye. Terima kasih cikgu.